Assalamualaikum. Saya Muhammad Mirah Hafiz bin Nur Azam ingin menemu ramah Puan Noriza binti Ibrahim selaku ahli belia dan sukan di Taman Harmoni ini. Okey, Puan, boleh Puan introduce diri Puan? Ya, Waalaikumsalam. Saya adalah ahli belia dan sukan di kawasan perumahan ni, iaitu Taman Harmoni. Dan saya duduk di sini lebih kurang dalam 13 tahun. Dan menjadi ahli kelab belia dan sukan ni lebih kurang dalam 5 tahun. Okey, Puan, boleh saya tanya apakah yang anda faham tentang aktiviti gotong royong? Okey, aktiviti gotong royong ni sebenarnya ia membabitkan ramai orang, kawasan persekitaran, kawasan penduduk di sini, iaitu untuk membersihkan persekitaran taman ini dan juga untuk menjadikan alam sekitar kita bersih dan jauhi dari penyakit yang berbahaya, contohnya seperti denggi. Okey Puan, berapa kali aktiviti sukan dijalankan di tempat ini? Aktiviti sukan di taman ini kami adakan setahun sekali sahaja, iaitu dipanggil sukan tahunan, di mana kami buat pada akhir tahun setiap tahun, di mana penduduk-penduduk di sini ramai yang mengambil cuti akhir tahun. Jadi kami akan memilih satu hari untuk membuat aktiviti sukan ini. Okey. Apakah kesan dan hasil daripada aktiviti bersukan ini terhadap diri sendiri? Terhadap saya rasa akan memberi saya rasa akan menjadi lebih sihat, menghilangkan stres dan juga menjadikan kita lebih ceria. Apakah kepentingan amalan bersukan terhadap masyarakat pula, Puan? Terhadap masyarakat pula, aktiviti ini boleh memupuk perpaduan di antara kaum, mengurangkan gejala yang tidak sihat dan juga dapat menjadikan itu sebagai satu riadah yang sihat. Siapakah yang terlibat dalam menjayakan aktiviti bersukan ini? Untuk taman ini, kami ada persatuan yang ditubuhkan untuk membuat segala aktiviti sukan dan juga gotong royong. Okey, terima kasih Puan atas memberi kerjasama anda. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Nama saya Nur Hadira binti Puaid. Nombor kad matrik saya 15 DKA 17F 2007. Saya bersama dengan Ketua Hal Ehwal Wanita. Puan, sila perkenalkan diri Puan. Nama Puan? Nama saya Nur Aisyah binti Muhammad Saleh. Tempat tinggal Puan? Saya duduk kat Kampung Bahagia. Jawatan saya Ketua Hal Ehwal Wanita. Berapa lama Puan tinggal di Kampung Bahagia ni? Saya tinggal di Kampung Bahagia lebih kurang 10 tahun. Berapa lama yang Puan memegang jawatan ini? Saya memegang jawatan ini lebih kurang 3 tahun. Apakah yang Puan faham tentang amalan gotong royong ni? Gotong royong ni maksudnya tolong menolong atau kerja bersama-sama berpasukan. Aktiviti gotong royong ni masih banyak dilakukan di kampung-kampung. Pada pendapat saya, aktiviti gotong royong ini perlu dihidupkan kembali dalam masyarakat di negara ini. Tujuannya untuk mengeratkan perpaduan di antara kaum.
Apa yang selalu orang buat untuk aktiviti gotong royong ni? Kami biasanya melakukan aktiviti ini memasak, membersihkan kawasan kampung dan aktiviti bersukan. Berapa kali aktiviti pertandingan masak di kampung Bagi ini dijalankan? Biasanya aktiviti memasak dijalankan lebih kurang 2 kali setahun. Apakah kesan-kesan hasil daripada aktiviti memasak ini? Hasilnya tujuannya dapat mengeratkan hubungan orang-orang muda dan juga dengan orang-orang tua. Siapakah yang terlibat dalam pertandingan aktiviti memasak ini? Orang-orang yang terlibat dalam aktiviti ini adalah orang-orang lelaki, orang perempuan, orang tua dan orang muda. Apakah kepentingan amalan aktiviti pertandingan masak ini dijalankan? Tujuannya adalah untuk mengeratkan hubungan ataupun dapat menambahbaikan cara-cara memasak dan lain-lain lagi lah. Okey, ni soalan terakhir saya. Bagaimanakah sambutan orang yang terutamanya anak muda dalam menjaga aktiviti pertandingan masak ini? Sambutan orang-orang kampung sangatlah memuaskan. Ramai yang turut menyertai pertandingan ini di kalangan orang-orang muda dan orang-orang tua. Okey. Dari situ sampai situ sajalah Puan. Terima kasih Puan. Sama. Assalamualaikum, nama saya Ainul Azhar binti Zaini. Saya daripada Sekolah PKA Semudi. Saya dekat kampung Putra Bumat. Saya bersama dengan seorang ahli jawatan kuasa dekat kampung ni. Silakan nama Puan. Nama saya Puan Nurina. Saya bertahan di jawatan kuasa dekat kampung. Sebagai ketua buat dan berapa lama Puan dapat jawatan ni? Saya dengan kampung ini dah 2 tahun. Daripada pendapat Puan, apa yang Puan faham tentang gotong royong? Gotong royong adalah aktiviti di masa lapang supaya sepupu-sepupu berkumpul untuk membersihkan kawasan. Apa faedah dan kebaikan gotong royong? Dapat menjalankan ekonomi dan menjalankan kebebasan. Sekali aktiviti gotong royong ini dijalankan? Aktiviti dijalankan 2 kali dalam setahun, iaitu pada awal tahun dan akhir tahun. Apakah yang terlibat dalam aktiviti? Semua orang kampung dan yang paling penting ada jawatan kuasa. Bagaimanakah sambutan orang kampung, terutama anak muda dalam menjaga aktiviti? Sambutan amat senang kerana tak kira tua atau muda dapat menyerahkan silaturahmi dan dapat fokus bersama. Azlan Shah ingin menembubuan Encik tentang aktiviti gotong royong yang dijalankan di komuniti taman ini. Boleh Encik memperkenalkan diri Encik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzi bin Yazid, bertinggal di rumah 66 Jalan Indah 2, Taman Desa Indah. Memegang jawatan SU Taman Desa Indah ini baru saja 2 tahun. Dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan banyaklah setakat hari. Okey, soalan pertama daripada saya. Berapa kali aktiviti gotong royong dijalankan di taman ini? Aktiviti di taman ini banyak, lebih kurang dalam 1 tahun tu ada 5-6 kali yang dijalankan. Contohnya aktiviti? Contohnya gotong royong, membersihkan taman permainan, lepas tu membersihkan jalan-jalan, tepi jalan, pokok-pokok besar, membuang pokok besar, lepas tu tantang-tantang, mencantikkan kawasan. Okey. Apakah kesan-kesan hasil daripada aktiviti gotong royong tersebut? Kesan-kesan dia kita dapat saling mengenali antara jiran, dengan batu saling mengenali lagi, semangat ukhuwah lah yang terjalin daripada gotong royong. Okey. Siapakah yang terlibat dalam aktiviti gotong royong yang dijalankan? Yang terlibat kebanyakan
umur lebih kurang 40 hingga ke 50 lah. Okey. Apakah kepentingan amalan gotong royong yang dijalankan? Kepentingan yang kita wujudkan adalah untuk menjaga kawasan, kebersihan, kadang-kadang permainan kan kotor dengan sampah. Jadi sekarang lebih kurang nampak lebih kurang rumput dah tinggi, kita bersihkan. Dari situ kita dapat semangat ukhuwah macam saya cakap tadi lah. Itu kita dapat mengenali keusahaan jiran-jiran. Okey. Bagaimanakah sambutan penduduk taman, terutamanya anak muda, untuk menjayakan aktiviti gotong royong ini? Sambutan daripada anak muda kurang memerasakan. Mungkin daripada aktiviti lain pun. Salam sejahtera. Nama saya Johan Zabafta Ramli dari Politeknik Sultan Azlan Shah. Saya di sini ingin bertemu ramah dengan ketua kampung iaitu Encik Roslan bin Hassan selaku ketua kampung di Kampung Pasir Putih. Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam. Okey, Dato' boleh tak cerita sikit mengenai kampung ini dan juga Tok Ketua sendiri? Terima kasih dan selamat datang kepada Encik Johan dan sudi untuk datang kampung ini untuk mengetahui latar belakang kampung ini. Saya Roslan bin Hassan selaku ketua kampung yang telah dilantik sejak 2015 dan sekarang saya telah 5 tahun lah. Kampung kami ini terdapat juga kampung sekitar di mana ada 4 lagi kampung yang berjiranan dengan kami. Jadi di kampung di Pasir Putih ini terdapat sekolah, terdapat masjid, di mana kampung sekolah tadi merupakan sekolah rendah. Dalam sekolah menengah itu kita masih pergi ke bandar lah. Jadi kampung ini pun walaupun tidak begitu besar, terdapat masjid. Jadi kampung ini seolah merupakan, kalau orang sekarang kata, satellite untuk kampung-kampung persekitaran. Jadi kampung ini saja mempunyai lebih kurang dalam 200 keluarga. Jadi termasuk dari 4 persekitaran, walaupun ini pun kampung yang lebih kecil. Jadi ada lebih kurang 600 keluarga yang kami selalu berurusan untuk kampung ini. Okey, saya nak tanya ni soalan apakah aktiviti yang selalu dilakukan di kampung ini? Kampung ini sebelum saya menjadi ketua kampung, saya memang penduduk tempatan sini walaupun saya bukan tentera. Di sini kan kami selalu mengadakan pelbagai aktiviti. Aktiviti termasuklah aktiviti yang membentuk silaturahim, di mana sebagai contoh kami kadang-kadang mengadakan majlis perkhidmatan, di mana apabila salah satu darinya lah, di mana apabila masuk ke sekolah, kami akan lebih kurang dalam 15 ataupun maknanya untuk 2 bulan lepas kami ada mengadakan majlis perkhidmatan di sekolah, di mana pelajar-pelajar ini kebanyakan yang berumur dari 7 tahun ke 12 tahun ataupun 13 tahun ataupun 13 tahun. Jadi mereka kami mengusahakan secara perkhidmatan ramai-ramai. Cumanya untuk pada zaman sekarang ni kita tidaklah pergi ke mengambil puding. Jadi kita akan pergi ke klinik. Cumanya kami ingin mengadakan suasana supaya kemeriahan itu masih ada. Contohnya sebelum pergi ke klinik, kami akan membuat selain daripada yang biasa kita membaca doa dan sebagainya, kami juga mengadakan mandi beramai-ramai. Bila lepas mandi beramai, kadang-kadang kalau ada gembira, jadi mudahlah mereka akan pergi atau ke klinik. Itu satu daripada aktiviti yang kami adakan. Di samping itu kami juga mengadakan kadang-kadang ada teori tahlil misalnya. Tahlil ni kita buat untuk mengikut undangan daripada sini. Itu juga kadang-kadang kami terdapat sekolah mengadakan sukan. Jadi kami biasanya aktif dalam
misalkan ibu bapa dan guru, dan apabila pihak sekolah mengadakan sukan untuk sekolah, kami akan menyertai dan buat perbincangan, dan kami akan mengadakan sukan, dan aktiviti sukan kadang-kadang juga mengaitkan kepada ibu bapa juga penyertaan kadang-kadang kami. Contohnya yang biasa dalam kami ialah tarik tali. Jadi aktiviti ini sangat meriah. Banyak juga aktiviti dalam komuniti ni. So nak tanya, berapa kerap aktiviti yang selalu dilakukan? Contohnya gotong royong lah, dan juga siapa yang selalu terlibat dalam aktiviti ini? Satu mana Tuhan bagi memaklumkan, mana kami juga betul mengadakan gotong royong. Gotong royong ni sama ada yang biasa kita buat seperti pembersihan kubur ataupun kawasan perkuburan, dan persekitaran masjid. Kami akan mengadakan gotong royong ini. Macam di samping itu kami juga mengadakan sukan nikah juga, ataupun majlis silaturahim antara penduduk, di mana kami akan memanggilkan mereka-mereka yang bekerja di perantauan. Kami di sini kebanyakannya adalah bekas-bekas antara kerajaan, sampai itu penduduk yang melaksanakan kerja-kerja mereka pertanian dan sebagainya. Jadi apabila kami mengadakan majlis silaturahim, memanggil mereka di perantauan, dan mereka biasanya akan menyertai dan memberi sumbangan, dan kami akan dan pada 2 bulan lepas kami telah mengadakan dan penyertaan ramai, dan penyertaan ini tidak termasuk daripada kampung Pasir Putih saja. Terdapat 4 kampung sekitar pun bersama dengan kami menyertai aktiviti gotong royong ni. So dari segi kesan hasil aktiviti itu, impact. Kesan saya boleh mengatakan bahawa kesan ini amatlah baik dan memerasakan, di mana kalau kita bandingkan pada masa-masa dulu terdapat kejadian yang tidak sihat berlaku, dan buat dan lebih kurang 10 tahun yang belakang ini hinggalah sekarang ini kejadian-kejadian yang tidak sihat seperti pencurian dan sebagainya, ataupun penyelamatan dadah jauh berkurangan. Ini kami rasakan bahawa kami amat rapat, amat akrab di kampung ini. Begitu dengan kampung yang berhampiran dengan kami, di mana kami akan memantau. Di samping itu, kami jika ada berlaku pencurian dan sebagainya, walaupun tidak kerap, kami akan memantau dan kami akan terus berjumpa dengan pelaku dan bertanyakan apa masalahnya, dan kami cuba bantu sebenarnya boleh. Hingga kan mereka merasakan seolah-olah kesal dan berterima kasih kepada kami kerana kami sanggup mendengar permasalahan mereka dan membantu. Dan ini saya rasa kami akan teruskan, di mana kita memahami masalah mereka, dan dengan itu kita dapat meningkatkan muafakat dan kesejahteraan kampung kami. Itu boleh saya katakan saya amat spesifik. So dari segi sambutan kan, orang dari segi sambutan orang kampung, terutamanya anak muda di masa kini dalam menjaya aktiviti, dan juga mengapa begitu penting gotong royong terhadap orang muda, anak muda teman. Bila macam saya cakap tadi, bila kita pada gotong royong, penyertaan itu kita cuba libatkan di semua peringkat umur, sama ada daripada peringkat muda termasuklah dan pelbagai latar belakang. Ini untuk memberikan satu kesatuan atau silaturahim, dan daripada apa yang kami lakukan ini kesannya amat baik, di mana kami untuk saya ingin memaklumkan bahawa kampung kami telah di senar pendek sebelum ini untuk menyertai pertandingan keindahan bagi kawasan kampung, dan kami terpilih, dan kami telah memasuki pertandingan itu, dan kami telah berjaya mendapat naik johan. Ini sangat kami, dan penyertaan anak-anak muda membantu ibu bapa mereka mengindahkan
halaman dan setengah rumah apa ni amat mengganggukan. Dan saya juga kadang saya dengar bunyi pujian walaupun saya pujian yang diberikan, dan ini amat mengganggukan saya. So saya rasa itu sajalah pertanyaan saya tadi. Dan saya terima kasih kepada Dr. Ketua kerana memberi ruang masa kepada kami untuk beramah dengan Dr. Ketua. Saya juga ingin terima kasih kepada Encik Johan kerana sudi datang, dan saya juga mengalu-alukan jika ada rakan-rakan Encik Johan ingin membuat liputan ataupun mendapatkan latar belakang kampus kami pun besar hati, dan kami juga terima kasih kerana susah payah Encik Johan datang kemari, dan saya harap